أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Yang Maha Tuan Pengurusi Surah An-Nasriyah Tun Haji Nur Rahmat Bacik alias serta tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama pada malam ini kita berhimpun bagi sama-sama kita melaksanakan solat maghrib berjemaah, juga bersama-sama kita meneruskan pengajian bulanan kita iaitu kitab Idaman Penuntut. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini akan diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amal soleh untuk kita, insya-Allah. Jadi bagi meneruskan pengajian kita, sama-sama kita mulakan majlis ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fid darain. Amin. Termasuk masih lagi dalam tajuk solat sunat, ya. Yang ini kita masuk sunat hajat, ya, sunat hajat. Lepas pada sunat istikharah tu, ya. Barang siapa ada berhajat sesuatu perkara yang baik untuk dirinya atau untuk orang lain, disunatkan ia sembahyang 2 rakaat, dinamakan sembahyang sunat hajat. Biasanya orang sebut sembahyang hajat, ya. Ni solat hajat yang biasa kita buat, solat hajat. Dan solat hajat ni dia kaedahnya banyak, ya. Kaedahnya banyak, tapi kita ambil kaedah yang mudah seperti solat sunat biasa, ya. Iaitu solat bacaan Al-Fatihah,
lepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua lepas Fatihah baca qul huwallahu ahad. Itu yang mudah kaedah. Ya. Ada juga kaedah lain orang baca lepas pada Fatihah baca ayat kursi, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua lepas Fatihah baca ayat kursi juga, kemudian qul huwallahu ahad. Dia mengikut daripada inilah apa yang kita masing-masing pelajari, ya. Dia punya lafaz niat, usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia solat hajat ni sebenarnya dia Allah nak beri kita ni supaya kita ni bergantung mutlak. Bergantung mutlak semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sama ada dalam keadaan kita susah, sama ada dalam kita senang, maka Allah Ta'ala yang memberi semua sekali apa kehendak keperluan kita. Jadi sudah semestinya kita bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan semestinya ada satu hajat saja. Ada satu hajat, kita nak sesuatu, kita nak solat. Dan boleh juga kita berhajat, kita nak menjadi hamba Allah yang apa? Hamba Allah yang soleh, diterima amalan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita syurga. Boleh tak berhajat begitu? Kalau kita tak ada hajat, hajat seperti hajat dunia. Kebanyakan orang nak kebiasaan solat hajat anak nak periksa, ya. Kemudian supaya barang yang hilang tu jumpa balik. Begitulah yang biasa-biasa hajat-hajat dunia ni, ya. Dan apa-apa sahaja yang kita mohon pada Allah Ta'ala, boleh kita solat hajat. Kalau ulama-ulama dulu, ya, dia sebelum nak buat apa-apa, ya, sebelum nak buat apa-apa perkara, dia buat solat hajat dulu. Dia buat solat hajat dulu sebelum apa-apa perkara. Dia nak keluar rumah ke, nak musafir ke, solat musafir, dia buat solat hajat. Lepas salam baca Fatihah. Lepas itu mintalah apa yang dihajatkan dalam bahasa yang ia faham. Apa-apa kita nak mohon pada Allah Ta'ala, ya. Lepas pada habis salam, kemudian baca Al-Fatihah, ya. Kemudian selawat atas Nabi SAW. Guna berselawat lah, itu sebagai zikir kita, Jadi ada tok guru saya, Ustaz Syuaibdin, dia ada bagi tahu, dia kata satu kaedah, dia kata solat hajat, ya, yang dia biasa buat masa dia mengaji dulu masa di pondok dulu. Dia kata dalam setahun, kan, kalau tuan-tuan nak ambil kaedah ni boleh juga. Dalam setahun dia ada 2 kali, tak silap, dan saya ada bilang lah, 2 kali 15 bulan, malam 15 bulan jatuh pada hari malam Jumaat. Malam Jumaat, tak silap, dan setahun ada 2 kali, ya. Itu kaedah yang dia dapat dari tok guru dia. Dan juga disebut juga dalam, saya bawa kitab tasawuf, kaedahnya solat 12 rakaat. Solat hajat boleh solat sampai 12 rakaat, ya. Kemudian akhir doa, jadi doa, jadi doa, InsyaAllah, dia kata setakat yang diamalkan, alhamdulillah, dia kata,
Alhamdulillah. Orang banyak buat ketika mana nak menghadapi peperiksaan. Sembahyang 12 rakaat. Dia punya bacaan dia bacaan kalau saya ambil daripada kitab Hidayatus Salikin, kitab tasawuf, ya. Lepas bacaan rakaat pertama lepas Fatihah, baca ayat kursi, dan qul huwallahu ahad. Ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Begitu juga rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sama bacaannya, ya. Habis 12 rakaat, saya buat dua-dua lah. Buat dua-dua. Habis 12 rakaat. Kemudian lepas lepas habis bagi salam, ada doanya, ya. Doa, antara disebut doa yang amat mustajab, amat mustajab. Maknanya mustajab ni maknanya kita terpulang, maknanya bergantung kepada individu tu sendiri. InsyaAllah, ya, kita buat sungguh-sungguh. Antara doa dia, subhanallazi labisal aiza wa qala bih, subhanallazi ta'atafa bil majdi wa takarrama bih, subhanallazi ahsa kulla syai'in bi'ilmih, subhanallazi la yanbaghi tasbihu illa lah, subhanadzil manni wal fadl, subhanadzil izzi wal karam, subhanadzil tawni wan ni'am, as'aluka bima'aqidil izza min arshika wa muntahar rahmati min kitabik, bismikal a'zam wa jiddikal a'la wa kalimatika tammatil lati la yujawizuhunna birun wala fajir, an tusalliya ala Muhammadin nabi rahmah wa ala ali Muhammad, ya. Jadi kaedah doa tadi, ya. Kaedah doa lepas habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian disujud. Disujud, kemudian dibaca doa ni. Mana mohon doa tu ketika mana sujud, ya. Itu kaedah lah, kaedah apa yang saya dapat daripada Tok Guru lah, ya. 12 rakaat. Tapi yang mudah kita ambil 2 rakaat. Yang mampu, ya. InsyaAllah. Sekali ya. Yang mana yang 12 rakaat tu? 2 rakaat mana bacaan yang sama, maknanya ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian sekali lah. Sekali untuk setiap rakaat. Itu ada kaedah, banyak kaedah lain tak? Ada kata juga. Yang tak kaedah yang saya sebut dalam kitab ni 12 rakaat tu. 12 rakaat setiap daripada rakaat ayat kursi qul huwallahu ahad. Setiap rakaat. Sampai habis. Habis 12, kemudian macam sujud yang terakhir yang 12 tu, lepas habis bagi salam, habis bagi salam, kemudian sujud sekali lagi. Kira sujud tu di luar daripada selesai solat lah, sujud kemudian baca doa, ya. Mana baca doa dalam sujud? Dalam sujud ada juga kaedah. Selepas sembahyang. Selepas sembahyang tu sujud. Sujud. Mana sujud tu sujud di luar daripada solat lah, ya. Itu solat ajat, ya. Doa tu panjang ke? Doa tu panjang. Kalau kita doa macam kita minta doa bahasa Melayu, bahasa yang kita faham juga kan? Boleh juga. Kan? Boleh juga. Kalau doa tu panjang kena apa? Kenapa? Kemudian seterusnya, ya. Solat apa tu? Tahajud, solat sunat tahajud. Bila seseorang jaga daripada tidur waktu malam,
Disunatkan ia sembahyang yang dinamakan sembahyang sunat tahajud. Sunat tahajud ni dia sebaik-baik, seelok-eloknya kena tidur sekejap dulu. Tidur sekejap. Mana tak kira lah waktu malam tu bila, tapi kita lepas pada isyak lah. Lepas pada isyak, kalau kita dah tidur kan, dah terlelap, kemudian nak solat tahajud boleh. Boleh. Dia tak jadi tahajud kalau orang tu tak tidur. Tak tidur, dia tak jadi tahajud. Dia afdalnya kena tidur dulu. Sekurang-kurangnya 2 rakaat yang tidak lebih daripada 8 rakaat. 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat tahajud. Dia tahajud ni antara solat yang sangat dituntut. Solat yang sangat dituntut apabila disebut sebagai solat malam, qiyamul lail. Dan kita qiyamul lail ni jangan lupa buat solat sunat tahajud. Kalau lain-lain solat tu tak apa, dahulu tahajud dulu. Memanglah ada solat hajat, solat tasbih, solat solat witir, tapi dahulu solat tahajud dulu. Maknanya malam kita bangun tu kalau kedua pagi kena solat tahajud pula sebelum hajat. Ya, betul. Betul. Tahajud tu. Sebab ada dalil ada saya tak ingat ada surah Mudassir ke? Lafaz niatnya usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cara-cara mengerjakan sunat ihram, sunat istikharah. Ni sebut sunat ihram tu. Sunat ihram, sunat istikharah, sunat hajat dan sunat tahajud sama macam rawatib, iaitu rakaat yang pertama baca Fatihah dan qul ya. Mana qul ya ni, qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua baca Fatihah dan qul huwallahu ahad. Cuma niatnya sahaja berbeza mengikut namanya. Jadi cuba kita lah, cuba saya pun sama-sama juga, mengajak diri kita ni untuk sama-sama bangun malam solat tahajud. Kadang-kadang memang susah, bercinta dengan ngantuk ni, ya Allah. Kadang memang dah berjaga dah, menjaga 2-3 kali terjaga malam, jaga dengan anak merengit, kita terjaga kan. Tapi nak ke bilik ayah nak ambil semayang, nak semayang tu, Allah Akbar, berat. Itu nama itu kena mujahadah tu, mujahadah bersungguh. Bersungguh kena lawan. Kena lawan kesedapan tidur, hawa nafsu tu kena lawan. Dia sebenarnya dalam kehidupan kita ni memang kita kena buat qiyamul lail paling kurang 2 rakaat. Memang kena. Kita orang Islam kena buat. Seolah-olah bangun malam ni sebagai apa? Sebagai sunat tahajud ni qiyamul lail sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Nabi SAW Nabi tak tinggal. Nabi tak tinggal dalam kehidupan Nabi tak tinggal. Dan Nabi tinggal untuk menunjukkan perkara tersebut merupakan perkara sunat. Tapi amalan Nabi tak tinggal. Begitu kan ulama-ulama dulu. Kita kadang-kadang mak ayah kita, atuk-atuk kita dulu, dia cukup jaga solat tahajud. Itu solat tahajud merupakan satu kekuatan dalaman kita ni. Tahajud ni. InsyaAllah banyak saya tanya tok guru ni, bangun tahajud katanya, bangun. Kita kena bangun tahajud sebab ada kekuatan situ, dia memberikan kita kekuatan dalam ruh kita.
dia tak kisah. Tak kisah, dia asalkan malam. Tapi syaratnya kita tidur lah. Kita tidur. Ya. Mana sebelum subuh. Cari masa, mana-mana masa yang kita boleh. Tak apa kalau katakan dekat-dekat subuh pun, itu kita mampu nak buat. Buatlah. Kan? Macam kata bangun pukul 5, aku tak boleh bangun pukul 3 pagi. Kan? Awal sangat. Kalau aku tidur balik, lebur. Tak apalah dia buat. Kata jaga pukul 12, dia nak buat. Ada juga yang ni, dia tidur balik, lebur, subuh lebur. Itu tak kena lah. Dia bangun tadi kalau nak kerja. Mungkin. InsyaAllah kita cuba. Apa kita belajar ni elok kita amalkan. Banyak Allah Ta'ala pemudahkan insyaAllah kehidupan kita, rezeki kita, masa kita, kesihatan kita insyaAllah. Kemudian sunat tasbih. Sunat tasbih, perkataan tasbih itu maknanya menyucikan. Tasbih ni maknanya kita tasbih memuji. Memuji Allah Ta'ala atau mensucikan Allah Ta'ala. Kerana sembahyang ini banyak membaca subhanallah yang bermakna maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Dinamakan dia sembahyang tasbih. Dari itu sembahyang ini termasuk dalam golongan sembahyang sunat mutlak. Apa maksud mutlak ni? Maknanya sembahyang dia ni ada boleh dikerjakan, dia tak ada waktu yang khusus untuk dia. Dia boleh dikerjakan, dia boleh kerjakan pada malam dan juga pada siang hari. Dia seperti solat hajat juga. Dipanggil solat sunat mutlak. Tetapi fadilatnya besar, sangat baik dikerjakan tiap-tiap hari sekali. Kalau tidak seminggu sekali, kalau tidak sebulan sekali, kalau tidak setahun sekali. Dan sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali itu paling kurang. Paling kurang. Sekurang-kurangnya adalah kita buat solat sunat tasbih. Sebenarnya orang tak nak buat tu panjang. Dia panjang, memang panjang. Tak larat. Tapi tu kata sekurang-kurangnya kita buat. Cuba buat. Dia kelebihan. Makin kita rasa makin berat benda tu kan. Dia pahala tu lebih. Ganjaran tu lebih. Iaitu 4 rakaat 1 salam jika dikerjakan pada siang hari. Dia ada 2 kaedah. Satu, boleh buat pada siang hari. Siang hari ni dia kena kaedahnya kena buat 4 rakaat. Maknanya dia tak ada 2 salam. Dia 1 salam. Dan dikerjakan ataupun dikerjakan 2 rakaat 1 salam jika dikerjakan pada malam hari. Pada malam hari buat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. 4 juga. Cuma bezanya siang serip 4 rakaat, malam 2 rakaat 2 rakaat. Dia kelebihan dia tu pada tasbih tu. Pada tasbih tu. Rakaat yang kiranya ketika mana berdiri, lepas baca surah 15 kali tasbih. Kemudian rukuk 15 kali tasbih. Iktidal 15 kali. Kemudian sujud 15 kali 10. Cuma yang berdiri tadi 15, rukuk 10, iktidal 10, sujud 10, kemudian duduk antara sujud 10, kemudian duduk sujud kembali 10, kemudian duduk istirahat 10. Dah 75.
75 kali tasbih dalam satu rakaat. Dua rakaat kan? Berapa dah? 150 kan? Kalau 4 rakaat 300. Maknanya dalam 4 rakaat 300 tasbih kita buat. Itu zikir ya, dalam solat kita. Lafaz niat dia usalli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin atau raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya saja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat atau 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu bergantung pada niat lah. Kalau yang siang tadi 4 rakaat lah. Kalau malam 2 rakaat. 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca Fatihah dan surah Alhaakumut Takatsur. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua baca Fatihah dan surah Wal As. Dan rakaat yang ketiga baca Fatihah dan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Dan rakaat yang keempat baca Fatihah dan surah Qul Huwallahu Ahad. Dalam sembahyang tasbih ini sunat baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bacaannya setiap daripada rukun kita. Baca-bacaan ni 15 kali lepas surah sebelum rukuk. 15 kali lepas surah sebelum rukuk. Maknanya lepas pada baca Fatihah, kemudian baca apa tadi? Alhaakumut Takatsur, kemudian baca tasbih sebanyak 15 kali. Berdiri aja 15 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca 15 kali. Jangan sebelum nak semayang tu praktis dulu. Praktis dulu. Maknanya praktis laju, jangan perlahan sangat. Perlahan sangat yang kadang-kadang kita lama tu kan. Lama tu kita lepas tu tak nak buat dan lama benar. Maknanya dia bergantung kepada bacaan kita sebenarnya. InsyaAllah kalau biasa kita lancar bacaan tu, insyaAllah dia tak penat. Ya. Tasbih tu, bermula tasbih tu selepas kita selesai baca surah. Betul. Bukan sebelum tu. Yang sebelum tu ada kaedah yang kedua. Tapi biasa saya suka ambil lah kaedah yang kitab ni. Itu kadang-kadang bila tak terangkan kita keliru. Ada kata bila habis doa kita tu baca tasbih. Jadi Ustaz kata selepas baca surah Takatsur baca tasbih. Jadi faham saya awal baca saat ikut buku tu selepas surah Takatsur. Jadi dulu boleh pakai kot. Betul. Boleh. Okey, saya jelaskan. Sebenarnya saya tak nak ajar yang kaedah tu, nak ajar satu kaedah aja. Cuma nak bagi tahu sebab dia Haji tanya soalan tadi ya. Dalam kitab tasawuf ni dia ada 2 kaedah. Satu kaedah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, bapa saudara Nabi. Jadi riwayat hadis Nabi SAW kenaan dengan solat tasbih ni. Sekejap saya ambil tanda ni. Dia kaedah dia kaedah yang pertama kan, sebelum baca surah tasbih sebanyak 15 kali. Tasbih sebanyak 15 kali, kemudian baca surah. Baca surah. Kemudian
ada lepas pada baca surah tasbih 10 kali. Ya. Sebab apa? Dia ada perbezaan dekat apa? Perbezaan dekat bila nak bangun, nak pergi ke rakaat yang kedua tu, duduk istirahat tu, dia tak ada tasbih di situ. Maknanya dia dah baca tasbih pada sebelum dan juga selepas daripada baca surah tu. Ada kaedah, memang dia ada dua kaedah yang saya sebut. Tapi Imam Al-Ghazali, kaedah Imam Al-Ghazali, dia lebih mengambil pada kaedah yang kedua, yang macam yang kita baca dalam kitab dah. Yang bacaan tasbih tu selepas daripada bacaan surah. Boleh, kalau mana-mana kita nak ambil kaedah, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk tasbih dia memang 75. Pastikan 75. Cumanya perbezaan tu pada tempat yang duduk istirahat tu, yang kalau yang ambil yang sebelum tu dan juga selepas baca surah tu, mana di situ dia tak ada tasbih di situ. Mana lepas pada sujud tu, tasbih 10 kali kemudian bangun terus. Ya. Tu kaedah. Tapi tetap 75 kalilah satu rakaat. Kemudian lepas baca bacaan surah 10 kali dalam rukuk lepas tasbih. Maknanya lepas baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, 3 kali, kemudian kita tasbih sebanyak 10 kali dalam rukuk. Kemudian i'tidal. I'tidal lepas sami Allahu liman hamidah, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau kita tak mampu nak baca panjang kan, kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab ada riwayat kata boleh, boleh takat tu. Kalau mampu lagi kita sambung, lebih afdal wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Tidak ada 15 kali Ustaz. Tidak 10. 10. Kan? Berdiri je 15. Yang lain tu 10. Kemudian lepas i'tidal 10 kali dalam sujud yang pertama lepas tasbih sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian lepas habis 10 duduk antara dua sujud. Sama baca, lepas bacaan antara dua sujud, kemudian baca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud kembali, baca tasbih 10 kali. Kemudian 10 kali dalam duduk istirahat. Maknanya duduk istirahat ni duduk yang sekejap duduk sebelum nak berdiri tu. Sebelum nak berdiri, bangun daripada sujud kan dia duduk kan. Tapi yang ini Itu yang tadi kata nak baca tadi. itu tadi perbezaan yang dengan kaedah yang pertama tadi. Ya. Dia dibaca di awal sebelum yang baca surah dengan selepas baca surah tadi. Ya. Kemudian selesailah ya. Duduk istirahat tu 10 kali juga. Kemudian atau dalam tasyahud sebelum membaca tahiyat rakaat yang ada tasyahud. Dalam tasyahud ya, lepas pada tasyahud membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi di sini sebut dalam tasyahud sebelum membaca tahiyat. Yang kaedah ni sebelum baca tahiyat kan. Tapi ada yang selepas baca tahiyat. Dia pulang kaedah. Jadi jumlah dalam tiap-tiap satu rakaat sebanyak 75 tasbih. Sesedot 75 tasbih kita baca. Dan jumlah 4 rakaat sebanyak 300 tasbih. Sekiranya terlupa membaca tasbih pada satu peringkat, hendaklah dibaca pada peringkat yang kemudian. Contohnya kita terlupa.
terlupa baca tasbih. Tak mana kita biasa terlupa. Contohnya Sami Allahu liman hamidah pun kita terus turun. Contoh kan. Maknanya kita gantikanlah tasbih tu, lebihkanlah pada sujud tu. Lebih pada sujud ataupun pada tempat lain lah. Supaya jumlah tu jangan kurang daripada 75 kali satu rakaat. Ya. Boleh tak sembahyang solat tasbih ni berjemaah? Boleh. Boleh. Boleh berjemaah. Tapi imam tak boleh kuat lah. Imam tak boleh kuat lah. Tak boleh kuat. Tapi Sunat tak ada wajib kuat kan. dia tak kuat. Dia boleh macam sembahyang zuhur asar lah kan. Cuma kaedahnya biasa kalau saya mengaji dulu kalau jemaah di belakang tu kita baca, bukan baca kuat kan, kita bagi dia orang dengar, bagi dia orang dengar sikit kita baca kan. Maknanya dia orang boleh ikut lah. Dia boleh ikut sikit-sikit. Jangan, bukan kuat yang menyaringkan macam imam baca tu, ya. Nanti kita buat satu hari Boleh. sembahyang solat tasbih. Sama ada nak buat malam boleh. Malam lah. Siang tak boleh. Siang pagi Di bulan puasa, di bulan tak puasa kita buat. Lepas tu kita makan. Yang kedua tadi, tak nampak dah bawah catatan. Hendaklah dibaca pada peringkat yang kemudian dicantumkan. Maknanya yang tadilah terlupa. Dalam tempat lain tu boleh dicantumkan, gabung pada tempat lain supaya bilangan itu genap 300. Cukup 304 rakaat. Ya. Bahagian yang kedua, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Iaitu sembahyang hari raya fitri dan raya adha, dan sembahyang gerhana sama ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih dan sembahyang witir di bulan Ramadan bagaimana akan dinyatakan kemudian. Ini disebut masuk bahagian yang apa? Solat sunat yang disunatkan berjemaah. Macam tadi yang kita baca solat sunat yang afdal dikerjakan bersendirian, berseorangan. Tapi boleh buat jemaah. Sebabnya apa? Bila jemaah ni dia seronok. Dia seronok bila ramai-ramai ni seronok. Semangat lebih. Kawan tu buat sunat takkan aku buat 2 rakaat je kan. Dia mesti nak berlawan-lawan. Berlawan-lawan, berlumba dalam kebaikan, dalam ibadah ni dianjurkan. Tak ada istilah kalau aku buat orang lebih riak pula. Riak dah. Apa yang dia cakap tu dia tu sebenarnya riak. Semayang tu tak riak. Jadi jangan sebab tak buat, sebab takut orang takut riak kan. Dia rasa dia riak pun, orang tak rasa apa pun, orang tak pandang apa pun. Jadi Allah alam, kita berhenti zakat ni lah. InsyaAllah yang sembahyang tarawih ni panjang ni. Sebab dia 20 rakaat panjang. Ini kalau kita buat sembahyang solat tasbih, dia panjang. Kita ganti tasbih. Ini kalau kita sembahyang qiyamul tu solat tahajud, sembahyang solat hajat, Boleh buat je. lepas tu solat tasbih. Boleh ya. Kalau 4 habis dah 25. Boleh ya. Boleh lah. Boleh. Tapi seeloknya kalau kita nak buat kan, sukanya masukkan penutup tu witir tu. Solat sunat witir tu masuk penutup witir. Tak payah banyak kita buat ni. Kita buat solat tahajud, kemudian buat tasbih, kemudian witir. Witir, ya. Nanti kita suruh tertarik. Bulan sekali. Cari yang betul-betul masih lapang, insyaAllah. Lepas semua tu makan. Ada soalan tuan-tuan? Ada? Tak ada ya?
InsyaAllah mudah-mudahan dia memberi kefahaman kepada kita untuk sama-sama kita kita belajar dan juga kita beramal dengan apa yang kita pelajari insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita insya-Allah. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan dalam apa yang saya sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan yang baik dia datang pada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling maha tu daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma futahal 'arifin warzuqna fahman nabina wa dan mursalin wa ilhamal katim wa qarabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu